Agama hari ini hanya dilihat dalam satu sudut yang sangat-sangat kecil. Dia hanya dilihat dalam bentuk agama yang digunakan sebagai satu syahadah, sebagai solat, sebagai puasa, sebagai zakat, dan kemudian hanya diperlihatkan ketika mana kita melakukan ibadah haji ataupun umrah. Itulah ruang yang kita lihat hanya melibatkan agama, tetapi skop agama itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat personalized. Al-Quran, dia mesti rasa sangat dekat dengan kita. Dia mesti rasa cinta, bukan kerana terpaksa, tetapi kerana kita buat hanyalah kerana cintakan Allah, dan Allah memberikan kita satu bentuk rujukan, satu bentuk manual, satu bentuk panduan. Yang hari ini manual tersebut sudah pun kita ketepikan, sudah kita buang, sudah kita rasakan nilainya hanyalah dalam bentuk untuk mengumpul pahala semata-mata. Dan hari ini setelah 1400 tahun perjalanan Al-Quran ini, telah pun kita jadikannya sebagai satu amalan berbentuk ritual semata-mata. Kita membacanya, kita rasa tak apa kalau kita tak memahaminya, tak penting untuk kita fahaminya. Janji aku dapat kredit dari sudut pahala. Itu yang kita kumpulkan. Kita kumpul baca untuk kita mengumpul harta dan juga dalam bentuk pahalanya yang kita akan claim di akhirat nanti. Itulah yang kita maksudkan hakikat lena tentang fitrah pusingan jatuh bangun agama yang perlu kita faham. Al-Quran ceritanya mesti dibaca dengan faham. Baca mesti kita dapat kefahaman. Kalau baca tapi tak faham, itu belum mencapai tujuan maksud pembacaan tersebut. Bagaimana Al-Quran itu harus kita kuasai mesejnya supaya kita menjadi umat yang hebat, yang akan klaim apa yang hendak disampaikan Allah melalui Al-Quran, melalui kitabnya, dan juga sunnah Rasulullah SAW itu adalah satu bentuk praktis yang kita hari ini cuba sambungkan semula daripada apa yang Rasulullah bangkitkan daripada 23 tahun perjuangan Rasulullah dalam membawa kitab Al-Quran ini menjadi satu yang tinggi, untuk dizahirkan, untuk diletakkan dengan penuh semangat juang dan roh agar ianya boleh menjadi satu kebangkitan umat, bukan saja berlaku di kota Mekah, tetapi dia turut juga dirasai untuk seluruh dunia. Kalau boleh, biarlah kita bermula daripada sekarang, goncang diri kita untuk bangun daripada tidur yang lena selama kita berada di atas muka bumi Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu Jalla Jallaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilat wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini, pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita dalam program perkongsian bicara maqasid ini. Dan insya-Allah tajuk yang kita cadangkan, yang kita nak sambung daripada minggu lepas, hakikat jalan yang lurus, hakikat jalan yang istiqamah, siratal mustaqim, adalah sesuatu yang sebenarnya ramai yang sedang mencari-carinya, ramai yang sedang berusaha untuk mendapatkannya, dan tak kurang juga yang sedang mendambakan, mudah-mudahan, moga-moga seluruh isi keluarganya sedang berada di atas jambatan yang kita sedang berusaha untuk cari itu. Dan insya-Allah pada pagi ini, seperti mana yang kita maklumkan, bagaimana kita nak cuba luruskan kembali kefahaman kita itu, sebab kebanyakan dari kita mempunyai pelbagai orang kata idea, mempunyai pelbagai konsep. Semua daripada kita ni memiliki berbagai-bagai bentuk maklumat yang dikongsikan kepada kita, sama ada daripada kita kecil dulu sampailah kita besar hari ini, sampai kita dah ada ilmu sendiri, sampai kita mampu untuk mencari jawapan terhadap
rahsia-rahsia yang kebanyakannya dulu kala diceritakan, dikongsikan, disampaikan, diperdengarkan, di ceramah, di dalam tazkirah, sama ada kita dapat melalui program-program pengisian yang semuanya akan mengajak kita kembali balik kepada ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus tersebut. Walaupun ini adalah cerita tentang Fatihah, tetapi kita nak ambil balik konsep sains, bicara maqasid yang ada di dalam sains Ashabul Kahfi ini untuk kita gemburkan balik kefahaman kita. Since semuanya dah diletakkan pada hari Jumaat, jadi kita kalau boleh, kita nak slowly kita develop balik kefahaman kita yang lama dulu, yang mana yang kita dah dapat daripada nenek moyang kita, daripada sistem pendidikan kita yang dahulu. Jadi kita nak refresh balik ilmu tersebut sesuai dengan kondisi dan keadaan zaman kita. InsyaAllah, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang mengikuti program ini semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sama ada yang sedang diduga, sama ada sedang diuji, ataupun sedang mengalami satu nasib yang tidak baik, tidak bernasib baik di awal tahun 2021 ini. Kita memulakannya, ada yang bermula dengan bahagia, yang penuh dengan nikmat, yang penuh dengan keberkatan, tapi ada juga yang sedang membuat satu, orang kata apa, mengalami nasib yang tidak baik dalam keadaan musibah yang melanda ini. Tak kiralah kita sekarang ni bertimpa-timpa musibah yang menimpa kita, daripada COVID sampailah kepada musibah banjir yang datang. Apapun, siratal mustaqim itu, jalan yang lurus itu, jangan pernah kita berhenti berharap, mendoakan, dan insyaAllah selesai daripada program pada hari ini, pada sebelah tengah hari nanti, insyaAllah kita akan keluar daripada program ini dengan satu kefahaman yang baru daripada maksud asal yang selama ini kita pegang. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu hanyalah satu titian sirat yang memisahkan antara kita dan juga di depan kita itu satu laluan untuk menuju ke syurga atau neraka. Itu yang selama ini kita faham. So ada yang kata, kita dah masuk topik dia, ada yang kata selama ini kita dihidangkan dengan satu kisah, bagaimana selepas sahaja kita selesai daripada timbangan, kalau kata nanti di akhirat nanti, apabila kita mengalami alam barzah, kemudian kita masuk ke dalam alam akhirat, di mana alam akhirat itu di mana semua manusia berkumpul di dalam padang mahsyar, dan kemudiannya kita akan diuji dengan proses al-mizan. Siapa yang melakukan ibadah, yang melakukan ketaatan, siapa yang melakukan maksiat, kejahatan, keburukan apa semua, akan ditimbang segala amal mereka selama berada di atas muka bumi ini, di dunia ini. Lalu timbangan yang paling berat akan diganjarkan dengan ganjaran yang setimpal. Kalau kata ganjaran beratnya itu adalah ganjaran kejahatan, maksiatnya, maka dia akan diberi ganjaran sesuai dengannya adalah neraka. Kalau diberi timbangan itu adalah dalam bentuk amal kitab yang baik, mendapat timbangan yang berat, pahala yang banyak, lalu dia akan diberikan ganjaran dalam bentuk syurga. Jadi ini benda yang daripada kecil lagi kita diajar, kita disampaikan. Tetapi bagaimana hari ini kita nak, kalau boleh, nak memahami satu sains applied science, aplikasi yang kita boleh amalkan benda itu di dunia ini. Bukan kita jadikannya sebagai satu angan-angan, kita cuma baca dan kita cuma berharap. Baca, kita cuma berdoa, tetapi kita tidak amalkan benda yang kita baca. Benda yang Allah dah bagi, benda yang dah jelas dan pasti, Allah berikan dalam Al-Quran, Allah sampaikan dengan jelas apakah tindak balas yang wajar kita nampakkan sebagai seorang hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So proses itu yang kita nak kena fahami, bagaimana maqasidnya, maksud yang sebenar yang hendak kita laksanakan di atas muka bumi ini. Yang kita faham dari sudut penceritaan orang-orang lama itu tak ada masalah, itu kita boleh ambil inputnya, kita pegang dan jadikannya sebagai satu sandaran yang akan kita pegang di suatu masa nanti. Itu Allah nak bagi macam mana pun, Allah nak bagi cara mana pun, itu hak dia. Itu adalah benda yang akan disampaikan, diberikan kepada kita satu masa nanti. Wallahu a'lam, tak ada lagi yang kembali ke dunia, dia akan bertemu dengan siratal mustaqim yang sebenar itu. Itu kita belum jumpa lagi. Tapi hari ini Allah bagi kepada kita Al-Quran. Allah bagi kepada kita kitab. Allah bagi kita satu manual. Allah bagi kat kita satu panduan. Yang jelas panduan ini adalah benda yang nak kita gunakan di atas muka bumi.
benda yang kita nak kepakai, benda yang kita nak laksanakan dan benda yang kita nak kena istiqamahkan. Saya guna dah term ni, istiqamah kan. Maksudnya, apa yang Allah sebut dalam Quran itu adalah satu benda secara fizikalnya, physically, kita kena nampakkan di atas muka bumi ni. Dia bukan angan-angan, dia bukan sekadar satu tulisan, dia bukan sekadar satu bacaan, tetapi dia adalah satu aplikasi yang sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang mengaku Islam, wajar dan wajib lagi fardu, dia kena tahu apa yang Allah perintahkan dalam Quran itu adalah benda yang dia kena apply di atas dunia ni. Sama ada apa yang dikongsikan dalam Al-Quran itu adalah cerita berbentuk kisah Nabi-Nabi, sejarah orang terdahulu, rahsia-rahsia yang Allah kongsikan dalam Quran itu tidak ada yang disingkap lagi. Contohnya ayat-ayat huruf-huruf muqata'ah contohnya. Kan? Hari ini kita rasa terkial-kial nak memahami dia. Apalah yang Allah maksudkan dengan alif lam mim, alif lam ra, ta, sin, mim, apa semua bagai itu, ha, mim. Kita tak jumpa lagi jawapan. So, jangan kita kalut cepat-cepat. Oh, kita nak tahu benda tu dulu. Ni apalah Allah nampakkan dalam bentuk rahsia huruf muqata'ah ni. Padahal, benda itu adalah sesuatu yang kita kena relax dulu. Memahami Al-Quran seperti mana kita memahami ABC. Okey? Kita nak kena mengenal huruf. Dalam masa yang sama, huruf-huruf ini dia akan membentuk satu ayat yang akhirnya dia akan memberikan kita kefahaman yang akan memberi penjelasan yang secara holistik. Contohnya hari ini kalau kata kita kenal ABC, kita belajar ABC tetapi kita tak akan terus belajar akronim dulu. Kan? So kalau kita akronim dulu, kita ada belajar kan, DEB, dasar ekonomi baru. Memang kita boleh jawab DEB itu dasar ekonomi baru, tetapi nak memahami dasar ekonomi baru itu, DEB itu, dia mesti melalui satu proses pendidikan. Kita tahu DEB itu pun waktu kita belajar kita 4, kita 5, bukan kita belajar waktu tadika kan. Jadi waktu tadika ni kita kena kenal A, B, C dahulu, step by step. Daripada huruf kita akan membuat perkataan, dari perkataan kita akan membuat ayat, daripada ayat kita akan membuat satu paragraf, satu perenggan, daripada perenggan kita akan mula mengarang satu kajang surat, satu karangan, satu artikel, satu buku, satu kitab. Itu adalah proses pendidikan sampailah kita boleh buat satu tesis contohnya, di mana tesis itulah satu bentuk kita punya knowledge yang kita transfer dalam bentuk kitab, dalam bentuk penulisan hasil daripada pengalaman, pengkajian hidup yang kita lalui. Itu satu perjalanan. So, kita nak kenal Quran, macam minggu lepas, 2 minggu lepas, kita kenalkan tentang konsep muqaddam. Kan? Dalam kita nak mengenali Al-Quran itu, muqaddam itu adalah satu muqaddimah. Bagaimana kita nak memahami seluruh struktur Al-Quran itu dalam bentuk kitab secara bermushaf. Kalau kita baca secara mushaf, maksudnya kita ambil daripada 114 surah itu yang telah disusun. Semuanya ada maksud yang tersirat dan tersembunyi kenapa Nabi susun Al-Quran yang Nabi dapat dalam mushaf yang sangat-sangat cantik dan tersusun, kemas untuk kita baca. Okey? Itu satu benda. Dan kita kena pastikan mushaf tadi itu tidak hanya jadi satu bacaan yang kita baca tetapi kita tidak istiqamahkan melalui pelaksanaan. Baca sudah baca, tetapi adakah kita amalkan apa yang dibaca? Itu yang kita nak nilai. So hari ini, apa yang kita nak ajak sahabat-sahabat semua kembali adalah untuk kita pergi membaca apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu dalam bentuk bacaan yang jelas sehingga kita nampak benda itu di depan mata kita. Dia bukan sekadar retorik, dia tidak jadi satu bacaan yang diulang-ulang tapi tidak menjadi satu bahan yang boleh kita laksanakan secara fizikal. So hari ini kita nak ambil ayat Ihdinas siratal mustaqim, kita fokus kepada maksud istiqamah, kepada maksud mustaqim. Apabila kita bincangkan tentang siratal mustaqim, dia satu perkataan yang ada subjeknya dan predikatnya. Okey? Subjek dan predikat. Maksudnya ada satu subjek, sirat itu adalah satu subjek. Predikatnya adalah mustaqim tadi. So apa yang kita nak kena kerjakan? Dia ada muktabar khabar lah kalau dalam Quran, bahasa balaghahnya, nahunya dipanggil begitu. So kita hari ni
kita selama ni kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Di dalam itu ada perkataan kami, tunjukkan kami sirat yang lurus. Mustaqim adalah bermaksud sesuatu yang nak kita istiqamahkan, benda yang kita nak luruskan, benda yang sifatnya kita nak kena kekal dalam keadaan dia tegak. Itu maksud istiqamah, nak kena maintain. Saya tak boleh nak melukis hari ni. Kalau boleh saya nak lukis juga. Mungkin saya lukis sebentar nanti. Saya tunjuk dia punya pecahan-pecahan yang kita nak kena faham. Cuma sekarang ni saya cerita dulu. Daripada perkataan mustaqim itu, kita kena tahu root word dia. Daripada root word dia, kalau siapa yang ada Al-Quran perkata, yang boleh tunjukkan root word, boleh pergi dekat, kalau kata iPhone, kita guna dekat Al-Quran perkata word by word tu, pergi dekat perkataan mustaqim. Kalau kita tekan dia punya root word, kata akar dia, dia akan keluarkan pecahan seluruh isi Al-Quran itu yang menggunakan perkataan mustaqim. Kita akan jumpa antaranya perkataan qawam, kita akan jumpa perkataan qum, kita akan jumpa perkataan qaum, kita akan jumpa perkataan istiqamah. Daripada istiqam tu kita akan dapat perkataan istiqamah. Daripada situ kita akan jumpa mustaqim, daripada situ kita akan jumpa taqwim. Dia ada banyak pecahan-pecahan dia. So daripada semua makna-makna yang ada dalam Quran itu, kita kena susun dan kita kena nampakkan macam mana ayat ini tadi nak dilaksanakan dalam bentuk applied science, benda yang hari-hari kita boleh lakukan. Dia bukan sekadar bacaan saja kita sebut di mulut, tapi kita nak laksanakan. Contohnya kita ambil keseluruhan isi surah Al-Fatihah tadi tu. Siapa yang dah ikuti program, sama ada tak kisahlah program parenting Al-Quran yang kita adakan sebelum-sebelum ni, ataupun dah mengikuti sepanjang program Bicara Maqasid yang sudah masuk episod yang ke-78 hari ini. So dia menceritakan satu perjalanan, proses macam mana kita nak membaca Al-Quran itu dalam bentuk sekadar bacaan yang kita harapkan pahala, atau kita nak baca Al-Quran itu sebagai satu bacaan yang ada praktisnya, ada pelaksanaan, ada tuntutannya. Kalau Rasulullah dia baca 23 tahun Al-Quran itu dalam keadaan baginda sedang mengalami satu transition period antara fasa jahiliah menuju kepada fasa petunjuk. So Nabi mengambil apa saja yang Allah wahyukan kepada baginda adalah satu perintah, arahan, pelaksanaan. Dia tidak jadi satu bacaan. Nabi dapat adalah satu bacaan yang membangkitkan jiwa Nabi, membangkitkan roh, menghidupkan jiwa, roh, jasad baginda seluruhnya untuk dilaksanakan segala perintah yang diberikan. So Nabi dapat tak sama cara kita dapat Quran. Kita nak hari ni kalau boleh cara dan bacaan yang sama Rasulullah dapat, sahabat-sahabat terima daripada Nabi, pun kita installkan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita. Yang ini yang kita miss, yang kita hilang, yang kita tak jumpa, yang sudah pun masuk ke dalam fasa kahfi tadi. Dia dah ada dalam gua. Bacaan ini tinggalnya dalam gua. Kaedah bacaan ini duduknya seperti mana pemuda kahfi yang ditidurkan. Islam ataupun hakikat bacaan yang lurus yang sebenar ini sedang lena. Dia tidak ada di dalam rumah kita. Quran yang sebenar tu tengah tidur. Duduk santai, duduk atas almari, rap dengan cantik lagi, dengan baik sekali, duduk dekat dalam almari tu tak disentuh dengan bacaan yang sebenar. Sebab tu kalau kita baca surah Waqiah, surah 56, surah Waqiah itu kita akan lihat daripada ayat 76, 77, 78 contohnya tu, kita akan jumpa macam mana Allah kata, Allah nampakkan dalam Quran, dia adalah Quran yang terpelihara. Kan? Macam mana Allah cakap dalam Quran, bacaan ini adalah bacaan yang sebenarnya satu bacaan yang sepatutnya Al-Quran itu duduk di dalam tempat yang terpelihara. Tidak disentuh manusia itu kecuali yang disucikan. Itu ayat Al-Quran. Ni saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. Maksudnya Al-Quran itu dia adalah satu bacaan yang sangat-sangat praktis. Dia adalah satu kitab yang tersimpan di dalam tempat yang terpelihara, tetapi tidak disentuh manusia kecuali mereka yang disucikan. Ini kena faham ni. Ini dalil yang selalu digunakan oleh orang Islam dalam urusan mengambil wuduk.
dalam nak menyentuh Quran. Maksudnya kita pegang sendiri fiqh, adabnya kalau nak sentuh Quran, kita kena bersih. Kita kena sucikan diri kita. Kita kena ambil wuduk, baru kita boleh pegang kitab Quran. Itu kebanyakan kita faham. Sebab apa? Berdasarkan dalil yang diletakkan daripada ayat tadi. So, surah berapa? Surah 56, surah Al-Waqi'ah, ayat, peganglah, ambil daripada ayat 76, 77, 78. Tu kita kena pegang ayat tu. Okay? Siapa rajin, buka, tulis dekat komen tu, kita boleh baca ayat dia. Alright? Tapi maknanya yang saya nampakkan adalah, sesungguhnya dia adalah Quran yang terletak pada tempat yang terpelihara. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Yang ni saya bagi dalam bahasa Melayu, tak cakap dalam bahasa Arab. Sebab apa? Cakap bahasa Arab pun kita akan duduk rasa asyik dengan Arabnya, tetapi kita tidak faham bahasa Melayu. Apa mesej sebenarnya? So Allah kata itu, kitab itu dah cantik, kitab itu dah terpelihara, Allah dah jaga kitab tu. Tapi yang nak menyentuh Al-Quran itu kepada sanubari kita, kepada diri kita, kepada jiwa kita, adalah orang-orang yang disucikan. Jadi di sini bukan orang yang bersuci, tetapi orang-orang yang disucikan. Ada beza disucikan dengan bersuci. Bersuci, kita sendiri menyucikan diri kita, tetapi berbeza dengan disucikan. Maksudnya, siapa yang nak dapat hikmah, siapa yang nak mendapat ketetapan, siapa yang nak memahami Al-Quran ini, sebenarnya hakikatnya mereka adalah orang-orang yang kena disucikan. Mereka adalah orang-orang yang kena dibersihkan kefahaman mereka. Kena brainwash. Orang-orang yang dah di brainwash, orang-orang yang dah dikeluarkan daripada sistem, orang-orang yang duduk dekat dalam keadaan mereka ini disucikan daripada kefahaman orang-orang yang jahil. Mereka keluar daripada sistem orang-orang yang telah pun duduk terlalu lama dekat dalam sistem yang jahiliah, lalu mereka disucikan, mereka dibersihkan, mereka betul-betul mengalami proses cleansing. Tu Umi Hafsah dah share dekat situ tu. Dinampakkan tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Dia gunakan perkataan hamba-hamba. Sekarang ni illal mutah, kan, orang-orang yang mutahharun. Ada orang-orang yang melainkan disucikan, dibersihkan. Kan? Sebab apa? Sebab Quran ini nak sampai kepada kita, dia sangat-sangat mulia. Kemuliaan itu bukan kerana dia duduk dekat dalam kitab printed, cantik, lawa. Kita nampak gah pada kitabnya, tetapi kita tak faham apa dalam kitab tu. Jadi orang yang memahami, orang yang mendapat hikmahnya, orang yang mendapat Al-Quran ini adalah mereka yang jelas. Apabila mereka ni baca, mereka faham, kuncinya adalah faham tadi. Mereka nampak apa yang ada dalam Al-Quran itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat penting, mahal, dan bila dia baca, dia menghidupkan jiwa kita. Jadi nak kena hidupkan jiwa ini, sebenarnya dia kena disucikan. Kalau kita ambil wuduk sendiri, berapa ramai daripada kalangan kita yang dah berwuduk? Berapa ramai daripada kalangan kita yang solat, tapi selepas solat buat maksiat tak? Tetap buat maksiat. Maksudnya dah ada wuduk tak? Dah ada wuduk, dah solat, tapi selepas solat itu tetap dengan maksiat kita. Selepas solat itu tetap dengan kejahilan kita. Lepas solat itu kita kembali balik kepada kerosakan. Tandanya wuduk tadi tidak menyucikan kita. Solat itu tidak mencegah keji dan mungkar kita. Jadi itu hanya dalam bentuk ritual. Actualnya adalah bagaimana bacaan Al-Quran itu dia menyentuh diri kita sampai kita berubah menjadi seorang yang lebih baik daripada sebelum ini. Kalau sebelum ini kita duduk dalam kegelapan, dia memberi kita cahaya. Cahaya itulah yang menyentuh diri kita sehingga kita boleh keluar daripada kegelapan tadi sampai kita berada dalam tempat yang berpetunjuk. Ada cahayanya dan kita nak kekal dalam tempat yang bercahaya tadi. Kita tak nak duduk dekat dalam kegelapan lagi. Itu dah taubat nasuha. Kita tak nak kembali kepada keburukan, kejahatan, kejahilan, sehingga menyebabkan kita nak kekal berada bersama-sama dengan orang-orang yang istiqamah. Kunci dekat sini adalah istiqamah tadi. Ni saya bagi dulu dia punya metod kefahaman Al-Quran yang selama ni yang kita nak kena sucikan dulu. Sebab kalau selama ini kita duduk dengan kefahaman Al-Quran, kita nak kena fiqahnya lah kan, adabnya, kita nak kena faham dari sudut konsep
kita kena berwuduk untuk pegang Quran apa semua, itu adabnya. Itu adatnya. So lepas ni ada orang tanya saya pula, habis tu lepas ni boleh ke kita baca Quran, kita pegang Quran itu tak ada wuduk? Okey, konsep dia begini. Quran, sebelum ni kita dah terangkan, cerita sebelum ni kita dah sampaikan. Konsep kita kena tahu Al-Quran dengan kitab. Ada beza Al-Quran, ada beza kitab. Kitab adalah ketetapan. Segala apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah satu ketetapan. Fundamental kita selama ini, tahu, dari sudut kefahaman nenek moyang yang diletakkan dalam kepada kita, even kalau kita dah pergi sekolah sekalipun, kita dapat kefahaman kitab itu adalah buku. Itu benda yang disampaikan kepada kita dari kecil. Kitab buku, benda itu dah di-install dalam kepala kita. So sekarang ini kita nak mengubah konsep yang kita dapat selama ni kepada satu konsep yang lebih fresh, lebih segar, lebih kita boleh apply dalam kehidupan. So ketetapan itu adalah kitab yang termaktub, yang tertulis. Kutiba alaikumusiyam contohnya. Kutiba, telah ditetapkan, telah diwajibkan. So kitab itu adalah sesuatu yang telah memberikan kita ketetapan. Ini adalah kewajipan kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, sebagai orang yang beriman. Ini ketetapan dia. Engkau, contohnya kan, wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Itu satu ketetapan. Itu satu peringatan. Itu satu perlembagaan hidup yang menyuruh kita, yang menuntut kita berpegang dengan ketetapan tersebut. Okey? So ketetapan ini nak kena dibacakan. Ini dipanggil Quran. Satu bentuk bacaan. Ketetapan tadi nak dibawa kepada masyarakat. Ketetapan ini nak disampaikan kepada umat. Ketetapan ini nak dipanjangkan penjelasannya kepada manusia. So dia menjadi satu bentuk bacaan. Jadi bila kita membaca Quran itu, kita iqra, dia memberi kita 3 elemen. Ini kita ulang balik, satu bentuk ulang kaji. Dia memberi kita 3 elemen. Hudan, bainat dan furqan. Dia memberikan kita satu petunjuk. Bainat, penjelasan kepada petunjuk tadi, wal furqan, dan juga satu pembeda, ataupun kita panggil yang membezakan yang hak dengan yang batil. So bila kita bacakan Quran ini kepada manusia, kita bacakan Al-Quran ini kepada subjek kita, anak-anak kita ke, isteri kita ke, masyarakat kita ke, orang awam ke, tak kisahlah kita baca kepada siapa pun. Tujuan bacaan itu adalah untuk mengeluarkan mereka daripada kejahilan yang mereka anuti, kefahaman nenek moyang yang mereka pegang, kejahilan yang selama ini mereka fahami. Jahiliah yang mereka duduk dalam tu. Sistem tu yang kita nak baca. So kita melontarkan Al-Quran ke dalam masyarakat. Kita membacakan Quran ke dalam masyarakat. So bila mereka mendapat petunjuk itu, petunjuk yang datang daripada Allah. Ini yang kita mula minta, ihdinas siratal mustaqim ni. Kita beri petunjuk itu. Okey, Allah kata wala taqrabu zina. Engkau bagi ayat ini dekat dalam satu tempat manusia yang kerjanya berzina. Apa dia punya tindak balas? Confirm dia akan menentang. Sebab apa? Pada mereka, kejahilan mereka, pada akal mereka, zina yang halal tadi, apabila dibacakan satu perintah daripada Allah mengatakan zina itu sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang, terlarang, maka bagi manusia yang jahil, yang dah selesa dengan kehidupan ini, dia akan terus reject. Dia akan kekal dalam kehidupan dia dengan zina. Kita cakap jangan berzina, orang tu dah berzina dah. Ayat yang keluar ni wala taqrabu zina, mana boleh kita dah sampaikan sesuatu yang dah haram. So bagi orang yang tiba-tiba tak pernah dapat maklumat ini, yang clueless, orang yang jahil ni dia tak tahu. So dia baru tahu, oh rupanya zina ni haram, Allah larang. Bagi mereka yang dapat perintah ni, pada dia akan kata apa? Okay, dia akan mula mencari petunjuk. Dia dah dapat petunjuk itu, dia mula mencari penjelasan. Dah dapat penjelasan, maka dia akan tahu mana yang salah, mana yang betul, yang hak dengan yang batil. Ketika dia mendapat bacaan itu atas dirinya untuk menyucikan diri dia, kita dah sampaikan bacaan atas orang tersebutlah untuk memilih sama nak kekal dengan maksiat, nak kekal dengan zina, atau dia memilih untuk keluar daripada zina dan masuk kepada
ketaatan kepada perintah Allah yang suruh dia jangan dekati zina. Menyucikan diri. Waktu itu orang yang jahil, Allah ampunkan tak? Allah ampunkan. Ya Allah tak ampunkan ni bila engkau dah diberi peringatan, engkau berdegil, keras, nak duduk kekal dalam zina. Waktu itu, kalau kau kekal dalam keadaan zina, petunjuknya dah sampai, bacaannya dah sampai, furqannya sudah dijelaskan, tetapi masih memilih untuk duduk dalam keadaan zina, maka disitulah engkau menjadi orang yang kafir. Daripada jahil, mula menjadi kafir. Kafir, ingkar, yang memilih untuk duduk di dalam kegelapan. So, saya bagi satu contoh dalam bentuk zina. Benda ni apply dalam semua keadaan yang menunjukkan suasana, situasi maksiat ataupun jahiliah tadi. Sama ada kita duduk dalam keadaan riba, sama ada kita duduk dalam keadaan maksiat, maksiat yang berjudi, kita duduk dalam keadaan apa saja perbuatan-perbuatan yang mungkar, perkara-perkara keji yang kita berada. Apabila satu bacaan itu disampaikan, maka ketika itu kita sedang diminta untuk keluar daripada kejahilan. Ada orang selama ini kita hidup dalam dunia yang berdasarkan kefahaman nenek moyang. So kadang-kala kita tak faham, kita buat kerana kita ikut, kita berdasarkan sentimen nenek moyang kita, maka kita buat dengan ikut-ikutan kerana kebanyakan manusia. Ni kena ingat baliklah surah-surah yang terkait. 6116, 2170, Al-Baqarah 170, Al-An'am 116. Ini antara cerita yang kita buat dalam keadaan kita sangka-sangka. Surah Yunus ayat 36, kita buat dalam keadaan kita tidak ada ilmu. Surah Isra 17 ayat 36. Ini semua adalah disiplin yang kita sampaikan sebelum ni. So di sini adalah peristiwa di mana kita nak disucikan, nak dibersihkan. So Quran hanya sentuh orang yang nak disucikan tadi tu, orang yang mahu untuk dibersihkan. Tapi kalau tak nak dibersihkan macam Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab yang memilih untuk kekal dalam sistemnya, maka mereka itu adalah orang-orang yang kemudiannya akhirnya menjadi musyrikin Mekah. So kita ni nak jadi orang yang macam mana? Orang yang sama macam Abu Jahal, orang yang sama macam Abu Sufyan, ataupun kita ni adalah Fir'aun yang sudah lama melampaui batas. Toro, dah disampaikan, dah dijelaskan, tetapi sombong, belagak, kan? Itu antara benda-benda yang kita nak kena faham. So, saya bawa konsep-konsep ni untuk kita jelaskan ke mana kita nak bawa dengan hakikat jalannya istiqamah tadi. Kita ni dah berada dalam satu komuniti umat akhir zaman yang sebenarnya sudah dijelaskan satu perjalanan sirat, sirat yang sangat lurus. Daripada Rasulullah, lurusnya perjalanan Rasulullah tu dia dapat direct melalui descendantnya, keturunan yang ada daripada Nabi Ismail. Ismail pula lurusnya dia datang daripada Ibrahim. Ibrahim lurusnya dia datang dari sebelum tu lagi. Ni perjalanan cerita yang sampailah kepada Nabi Adam. So ini adalah satu jalan yang lurus, Hanif kita panggil. Kemudian lurusnya agama ini apabila dia tidak jadi satu agama yang menjadi agama ciptaan daripada Allah. Allah berikan kitab dan kefahaman melalui pada suhufnya, kepada kitab-kitab ketetapan-ketetapannya, sampailah kepada para nabi dan rasul. Akhirnya ketetapan itu 1400 tahun kemudian dapat kepada kita. Okay? Itu adalah satu benda yang lurus, siratnya, jalannya, petunjuknya. Sirat dia adalah satu petunjuk. So siratul mustaqim, petunjuk tadi ni sudah jelas, kita dah dapat. Sekarang ni pilihan kepada kita ni, adakah kita memilih untuk istiqamah ke tidak dalam jalan ini. So ramai-ramai daripada kalangan kita ni, kita lahir dalam satu komuniti Melayu di akhir zaman yang kita diajar dengan pelbagai adab, budaya yang ada di dalam masyarakat kita. Antaranya, ni antaranya lah yang selalunya diajar, tetapi konsep ni ada dalam Quran. Antaranya adalah konsep izin dan salam. Izin, apa-apa nak buat kena minta izin. Konsep macam mana kita terangkan pada minggu lepas. Contohnya, apa saja yang datang biiznillah, dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, benda itu tak berlaku. Kalau Allah kehendaki, Masya Allah, Insya Allah, kalau Allah kehendaki, benda itu akan berlaku. Dan ada yang Masya Allah, yang itulah yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki berlaku kepada kita, maka itulah yang telah terjadi. Itulah takdir. Itulah sesuatu yang dah berlaku dalam masyarakat dunia kita pada hari ini.
Contoh hari ni, kalau kita dunia dilanda COVID, maka inilah Masya Allah. Inilah yang Allah kehendaki. Walaupun orang kata benda ni datang daripada kontroversi ataupun konspirasi, datang daripada siapa sajalah. Dajjal, sehebat mana pun plan Dajjal itu pun sebenarnya berada dalam plan Allah. Sebab Dajjal itu sendiri pun asalnya daripada Allah. Allah sendiri yang cipta, Allah sendiri yang buat satu dunia yang di dalamnya Allah bagi kita kehidupan. Dengan kehidupan itulah sebenarnya nak menguji siapakah yang terbaik amal dia. So kembali kepada ahsanu amala. Amal ini jangan kita faham amal pula hanya dalam bentuk berzikir, amal yang dalam bentuk bersedekah, amal dalam bentuk puasa sunat. Amal, kita hanya faham amal dalam bentuk ritual sahaja. Agama yang kita hanya faham dalam bentuk cara hidup yang sekadar untuk mencipta masyarakat yang menguji siapakah yang paling soleh, siapakah yang paling solihah. Kita hanya belajar menjadi manusia yang duduk dalam keadaan kita jadi orang yang buat sesuatu atas dasar pahala. Itu amal yang kita faham dari sudut nenek moyang. Tapi hari ini kita nak faham amal itu adalah satu bentuk kerja buat. Kerja buatnya Allah perintahkan kepada seluruh manusia daripada uswah Nabi dan Rasul. Ini kalau orang luar dia akan faham ni sebagai satu sunnah. Sunnahnya mereka pegang pula sunnah yang praktis dalam bentuk individual. Yang ni yang kita nak kena perbaiki. Kita cuma ambil sunnah-sunnah macam Nabi makan guna 3 jari. Kita ambil sunnah tu kan. Kita pun makanlah 3 jari. Kita ambil makanan sunnah yang Nabi makan. Nabi makan kurma, Nabi makan roti, Nabi makan apa lagi apa saja yang kita nampak Rasulullah makan, kemudian kita pun cuba apply dalam kehidupan kita. Apa yang Rasulullah pakai, kita pun cuba pakai. Contoh kita pun, Rasulullah berserban, kita pun pakai serban. Kan? Rasulullah letak selempang, kita pun letak selempang. Kita pakai jubah, Rasulullah pakai jubah, kita pun pakai jubah. Hakikatnya itu adalah satu budaya. Abu Jahal pakai jubah tak? Abu Jahal pun pakai jubah. Abu Jahal pakai serban tak? Abu Jahal pun pakai serban. Abu Jahal pun pakai minyak atar. Abu Jahal pun pakai wangian. Abu Jahal pun naik unta. Nabi pun naik unta. Kan? Kalau kata Nabi bersugi, Abu Jahal bersugi tak? Abu Jahal pun bersugi. Tapi itu semua adalah satu praktis sebagai seorang Islam. Sunnahnya begitu. Sunnah guna tangan kanan contohnya kan. Jadi semua itu lebih kepada individu. Kita tak ambil satu sunnah yang sangat besar, yang paling besar. Sunnah di mana Rasulullah membangunkan agama ni, itulah dipanggil meluruskan balik apa yang sudah dibengkokkan manusia. Yang ini yang jarang kita buat. Jadi hari ini kita kalau boleh, kita nak tanam dalam jiwa kita adalah satu kaedah pendidikan untuk kita meluruskan yang bengkok. Jadi meluruskan sesuatu yang bengkok itulah siratal mustaqim. Contohnya, pertama sekali adalah contoh izin dan salam tadi. Izin dan salam ni ada dalam Quran. Bendanya jelas. Kalau contohnya nak masuk ke dalam rumah, nak masuk ke dalam bilik ibu dan bapa kita, anak-anak diajar tak konsep izin dan salam, diberikan konsep izin dan salam. Kemudian benda tu dibawa dalam budaya masyarakat Islam, dalam masyarakat orang Melayu kita. Kita nak kena bagi salam kat mak bapak kan, even kirim salam pun kita buat. Sebab apa? Sebab kita merasakan dia sebagai satu sunnah yang kita pegang. So kita buat benda ni, tapi kita tak buat secara istiqamah. So istiqamah ini adalah satu bentuk pelaksanaan dia. Contoh, kalaulah suami dan isteri, yang ni selalunya ramai orang ambil blanket. Saya bawa pergi umrah, bila saya timbulkan isu izin dan salam ini dalam program kuliah duha contohnya, nanti adalah isteri yang akan bangkit. Habis tu takkan semua benda saya nak buat kena minta izin suami, contohnya kan. Isteri nak pergi toilet kan, contohnya yang pergi umrah mesti ingat cerita ni. Isteri nak pergi toilet pun kena minta izin daripada suami. Nak keluar rumah pergi jumpa jiran sebelah pun kena minta izin suami. Nak pergi itu minta izin, nak buat itu minta izin, nak buat ini semua izin. Why? Izin ini sangat penting. Kenapa izin itu sangat penting dan terkait dengan siratul mustaqim tadi? Salam kenapa terkait dengan siratul mustaqim? Even kalau kita ambil seluruh intipati surah Al-Fatihah itu bermula dengan basmalah, dia terkait dengan siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdallahnya terkait dengan siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terkait dengan siratal mustaqim.
even Maliki Yaumiddin terkait dengan Siratal Mustaqim. Kesemua 5 ayat sebelum itu adalah sesuatu yang sangat direct terkait dengan Siratal Mustaqim. Sebab itu Fatihah itu sesuatu yang sangat penting, dan bila dibacakan dalam solat kita, dia sebenarnya nak menyuruh kita kekal fokus kepada frame kehidupan kita. Even Fatihah itulah sesuatu yang terkait dengan mustaqim. Fatihah itu sendiri, yang kebanyakan daripada kita tak sedar benda ni adalah sesuatu yang sangat-sangat halus. Itu dikatakan ibarat rambut belah 7 ke, tak kira lah korang nak pakai apa semua tu, ada hadisnya kan. Kalau kata kita nak ambil benda tu, kita nak letakkan jambatan tu, nanti kita nak masuk ke syurga, kita kena lalu satu titian, di bawahnya ada satu apa orang kata, api yang membakar, ada ular, ada kalajengkingnya, apa semua. Itu semua diceritakan kepada kita. Tak ada orang yang balik daripada sana menceritakan kepada kita hakikat sebenar macam mana Siratal Mustaqim tu. So kita letak tepi dulu yang tu. Sekarang ni kita ambil praktisnya di dunia ni. Yang cerita tu beriman, cuma kalau ikut mazhab dan juga mengikut Syafi'i, kalau ikut kita punya mazhab, kita diminta untuk ahli sunnah wal jamaah beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Dah, tak tepi dulu yang tu. Sekarang ni nak beriman, nak percaya dan yakin dengan kitab yang ada depan mata kita ni untuk kita laksanakan sebagai konteks, konsep pelaksanaan harian. Yang ni yang kita nak kena buat. So, balik kepada suami dan isteri tadi. Okay? So, kalau isteri, dia kena minta izin kepada suami. Nak buat apa pun. Ingat suami, izin adalah satu hak yang sangat-sangat besar Allah berikan kepada anda. Even nak cerai pun, izinnya melalui suami. Isteri tak diberikan hak untuk menceraikan ataupun untuk melafazkan talak. Semuanya datang daripada suami. Itu yang kita nak kena pakai. So, izin itu adalah kunci keharmonian kepada rumah tangga. Ini kalau kita betul-betul nak faham. Nak tengok telefon, sebenarnya kena ada izin daripada suami. Nak baca mesej, kalau betul-betul nak buatlah benda ni. Nak tengok TV, kena ada izin. Nak pergi dapur, tengok izin. Nak makan, kena ada izin. Kalau kata kita betul-betul jaga. Tapi sekarang ni, selalunya kita dah toleransi. Suami blanketkan benda tu. Nak makan? Makan dululah. Itu adalah satu bentuk keizinan yang diberikan. Dia tak bunyi, saya izinkan awak makan dahulu daripada saya. Dia tak adalah nak straightforward terus macam tu koronnya. Tetapi secara lafaznya kadang-kadang dia boleh berubah toleransi dia, menampakkan itu adalah satu konsep izin. Contoh blanket, kadang-kadang suami blanket dia terlalu general pula. Awak nak buat apa, awak buatlah suka hati awak. Bila kita bagi izin macam tu, apa saja yang suka hati tu dalam izin suami. Jadi masalah kita nak identify. So kalau kahwin dah bersuami, kalau ada yang bujang tengok, sebenarnya kita kena perlahan-lahan, kita kena a thin line. Ini dikatakan rambut di belah 7. Perhalusi setiap perkara yang kita buat itu dengan izin dan salam yang jelas. Kalau kata kita nak tengok telefon, minta izin saya guna telefon. Nak telefon mak bapak, saya minta izin nak telefon mak ni. Contohnya, ni minta izin nak call ayah, kan? Minta izin nak pergi sekolah ambil anak, minta izin. Izin itu sebenarnya memberi satu ruang pendidikan kepada suami. Jadi, kalau kita tak istiqomahkan benda ni, maka dia akan jadi satu yang bengkok. Macam kita cakap tadi, saya izinkan awak buat apa sajalah, kan? Awak nak buat apa, ikut suka hati awak lah. Di situlah ruang kebengkokan yang akan dibuka oleh suami. Jadi nafsu yang ada pada isteri tadi tu, dia mulalah, dah laki bagi kebenaran. Dia mulalah pergi shopping kompleks, dia pergi sini, dia pergi sana, kan? Orang bagi pergi 1 jam, jadi 10 jam keluar rumah, kan? Jadi semua itu adalah sesuatu yang melibatkan konsep ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu adalah sesuatu yang kita nak istiqomahkan. Istiqomahkan apa? Izin tadi. Bagi salam. Salam dan izin adalah satu benda yang terkait. Kan? Salam ini adalah satu bentuk kesejahteraan yang kita nak perolehi. So, kita nak minta apa-apa adalah untuk kita dapat satu kesejahteraan. Jadi, kalau suami izinkan kita keluar rumah, suami menghendaki kesejahteraan yang ada pada isteri. Jadi, dia nak bagi tausiah. Nak keluar tu hati-hati, gini. Nak buat apa-apa, kena ingat gini. So, kalau dengan anak pun sama. Anak nak minta izin keluar pergi main, contohnya. Minta izin, pergi main. Kalau tak minta izin tu, sah-sah lah. Kalau kata aksiden ke, jatuh kelongkang ke, kena gigit anjing ke apa semua, hujungnya kena penampar balik. Sebab apa? Tak minta izin. Itu dulu. Tamparan pertama ni, penampar nak sedar diri kat anak ni, pang sekali. Ini hadiah sebab tak minta izin. Bagi itu dulu. Ini baru kita rawat yang lain-lain. Itu contoh. Kalau nak buat-buat, tak buat pun tak apa. Sebab apa?
Sebab ini pendidikan. Kita nak kena ajar anak-anak kita disiplin. Disiplin minta izin ni adalah satu benda yang nak diistiqomahkan. Dan semua yang kita katakan izin dan salam tu, takkid sebenarnya dalam Quran tu banyak benda yang kita nak kena buat secara istiqomah. Jadi saya bagi satu contoh izin dan salam. Apa saja yang berbasmalah, ini yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah tadi. So nak buat apa pun istiqomahkan dengan basmalah. Hari ni ritual kita nak makan Bismillahirrahmanirrahim. Masuk toilet Bismillahirrahmanirrahim. Bawa kereta, nak pulah kunci kita, nak start kereta je Bismillahirrahmanirrahim. Kan, tutup pintu Bismillah. Pegang steering Bismillah. Itu satu konsep yang kita zikirkan di mulut untuk mengingatkan kita basmalah. Hakikat sebenar dia, nak keluar rumah tu saja, nawai tu kita itu adakah sudah berbasmalah? Itu yang kita nak istiqomahkan. Contoh nak pergi kerja. Apa basmalah kita pergi kerja? Cari duit untuk rumah kita. Adakah kita cari duit atau kita nak cari rezeki? Duit ini dia datang dalam bentuk yang pelbagai arah. Tetapi rezeki ni dia datang kepada Allah. Kalau yang dapat kat kita, itulah rezeki kita. Tak dapat maksudnya bukan rezeki kita. Jadi nak kena faham basmalah yang kita letakkan. Di situ ada hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kena istiqomahkan dengan mustaqim ini adalah satu kerja yang nak kita berhamdalah. Dapat apa pun daripada Allah, alhamdulillah. Kan? Dapat musibah pun alhamdulillah, dapat bencana, dapat rezeki, dapat kecelakaan, dapat apa saja, hamdalah itu kita tidak tinggal. Sebab semuanya kita yakin datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Kadang-kadang musibah yang terima itu pun adalah daripada Allah dalam bentuk ujian. Kalau kata kecelakaan, kita yakin dan pasti ini satu datang daripada bentuk takdir yang Allah berikan. Tapi dalam masa yang sama, kita dituntut untuk kita muhasabah. Okey? Kalau kata nanti contohnya ni sebagai contoh ni, banjir yang ada sekarang ni kan. Kita tahu kalau kata kita buat rumah dekat tempat rendah, kita akan dilanda banjir. Masalah kita tahu tak? Tahu. So kalau tahu, buat juga zalim. Yang zalim bukan Allah, kita yang menzalimi diri sendiri. Itu contoh kita kena faham. Ada contoh yang nak menampakkan kesilapan kita. Kan? Dari segi ilmunya kita ada, tapi kita buat juga, itu degil. So kalau nak lari daripada kezaliman yang Allah akan turunkan dalam bentuk musibah apa semua ni, maka buatlah rumah di tempat yang tinggi. Itu contoh nak nampakkan. So ada benda yang kita kena muhasabah. Di mana apa saja yang ada basmalah. Basmalah dia ilmunya ni, buat tempat nak selamat, buat dekat tempat tinggi. Itu yang ada berbasmalah. So bila kita buat dekat tempat yang rendah, yang kita tahu bencana akan datang, banjir ke, bah ke, ribut ke, taufan ke, ombak apa semua, di situlah yang menunjukkan kita sebenarnya buat sesuatu tanpa basmalah. Hilanglah basmalah. Sebab apa? Di situ tidak ada ilmunya. Kita buat dalam keadaan jahil. Basmalah ini adalah sesuatu yang berbentuk ilmu. Dah disampaikan, maksudnya kita buat dengan kehendak Allah. Kita buat sesuatu berdasarkan kefahaman dan keinginan mengikut perintah Allah. Itu basmalah. Jadi di situ kita kena faham. Okey? So di sini kalau ramai tak jelas, maka kita kena ulang-ulang dengar sikit supaya apa? Supaya kita faham. Konsep hakikat jalan yang istiqamah lurus ini adalah sesuatu yang kita nak buat dengan mustaqim. Contoh, anak kena dengar cakap mak bapak. Anak kena dengar cakap mak bapak. Ini bukan benda yang hari ni dengar, esok tak dengar. Hari ni ikut cakap, lusa tak ikut cakap. Itu yang salah. Mustaqim, siratul mustaqim, hari-hari kita kena dengar cakap. Setiap masa kita kena mendengar cakap. Itu mustaqim. Jadi berikan kekuatan kepada kami. Kami ni siapa? Maknya, bapaknya, anaknya. Inilah kaminya yang nak kena jadi golongan-golongan yang mustaqim. Golongan-golongan yang meletakkan dirinya sebagai orang yang memahami hakikat perintah yang Allah dah perintahkan. So kita ni nak kena duduk dalam satu golongan-golongan mereka yang mendapat petunjuk. So petunjuknya, kalau kita diminta untuk kekal di jalan yang lurus. Apa jalan yang lurusnya? Contoh, dengar cakap mak bapak. Jangan lawan cakap suami, contohnya. So jangan lawan cakap suami itu yang nak diistiqomahkan. Jangan lawan cakap suami. Ini kadang-kadang kita bentak. Kita melawan dari segi kata-kata, body language, lenggok badan kita, apa semua bagai itu. Kadang-kadang tu kita lebih daripada orang lain. Di situ yang menyebabkan kita jadi orang yang mula bengkok.
itulah berlakunya kebengkokan. Bila dengar cakap, itulah lurus, itulah mustaqim. Bila tak dengar cakap, itulah bengkok. So syurga ini adalah apa yang dah lurus, neraka adalah apa yang dah bengkok. So kita kena faham. So jangan kita duk bayangkan nanti kita nak kena masuk satu titian siratal mustaqim, itu kita letak tepi dulu. Ni yang kat dunia ni yang kita nak kena selesaikan. Apa yang nak kena selesaikan? Antara pilihan yang lurus dengan pilihan yang bengkok. Lurus mengikut Al-Quran. So ada 6,236 ayat yang akan meluruskan kita kembali kepada Allah, kepada syurga dia. Dalam masa yang sama, kita ada banyak alasan, banyak di mulut kita ni, banyak benda helah yang ada untuk kita membengkokkan apa yang Allah dah luruskan. Sebab apa? Dalam mustaqim itu, ingat ada maksud qawam. Maksudnya kita kena perintahnya kena berdiri, kena jadi pelindung. Qiyam, kena tegakkan. Qayyiman contohnya, itu yang kena tegakkan, kena luruskan balik. Qaum, melihatkan, menunjukkan satu kelompok manusia. Takwim, yang mana mereka ini bertakwim, dibentuk, yang membentuk satu manusia yang berjiwa Al-Quran, yang mengikut jalan yang lurus, untuk kita istiqamahkan dalam satu kelompok golongan-golongan yang mustaqim. Ni kalau kita nak baca cerita ni. So lurus adalah jalan yang akan membawa kita ke syurga. Jalan orang-orang yang mustaqim, orang-orang yang diberi nikmat. Tapi kalau engkau memilih untuk jadi yang bengkok, tak dengar cakap, kalau anak-anak perempuan keluar malam, kawan dengan lelaki, tak ada batas apa semua, tiba-tiba kena rogol, kena rogol, lepas tu beranak pula. Itulah neraka kita. Neraka yang kita rasa di dunia ni. Bagi mak bapak yang mana yang tidak menjaga anak dengan betul, tidak menjaga anak dengan pendidikan yang sebenar, tidak memberikan kefahaman agama yang betul-betul kemas kepada anak-anak, maka apabila anak kita terpelecok masuk ke lembah neraka, di sinilah neraka bagi mak bapak juga. Jadi jalan yang lurus tadi tak diistiqomahkan. Tausiah hari-hari, dengar cakap mak bapak hari-hari, pesan dekat anak hari-hari, nasihat kepada anak hari-hari, bagi ceramah, bagi tazkirah, bagi macam-macam benda kepada anak-anak, pendidikan. Itu yang nak diluruskan, itu yang nak diistiqomahkan, nak dimustaqimkan, sirat yang jelas, tugas dan tanggungjawab mak dan bapak. Tapi bila tak buat, anak lengkong, anak mula ambil jalan yang mudah, anak mula masuk zina, anak mula berbuat maksiat, maka disitulah neraka bagi anak dan juga mak bapak. Anak boleh terlibat dalam neraka, mak bapak diheret sama masuk neraka. Kalau anak itu ikut mak bapak yang lurus, bapaknya jelas hukum hakam, jelas perintah Quran, ibunya pun jelas hakikat Al-Quran tu, apa nak kena buat, pelaksanaan dia, anak digiring bersama-sama lurus, maka kita akan kekal di jalan yang istiqomah tu. Sampai bila? Kena buat sampai mati. Tak ada hari ni buat, esok tak buat, lusa tak buat, minggu depan tak buat, tulat buat balik, istiqomah balik. Tak jadi. Manusia yang macam mana? So hakikat dia, kita kena jadi orang-orang yang jelas. Hakikat dia, kita nak jadi manusia yang tahu bagaimana kita nak kena buat segala benda yang kita tahu, yang kita jelas, yang kita boleh buat sampai kita pegang kemas-kemas. Setiap tindakan kita itu adalah berdasarkan konsep yang Allah dah tetapkan dalam Al-Quran. So semua benda yang kita buat mesti berdasarkan hakikat yang ada dalam Al-Quran. Itu benda yang kita nak. Okay, so saya rasa takat tu saja. Memandangkan suaranya hilang tadi.
Ada orang kata suara hilang sebenarnya 1 jam kita sembang, baterinya dah habis. Okey, tak apa. Sekejap. Bagi masa sekejap kat saya. Kita adjust balik. Okey, testing Right, dah clear. So kat situlah cerita dia. Saya harap semua faham. Kalau ada yang tak faham lagi, nak ulang balik, dah cakap dah separuh jalan tadi. Right. So yang penting sekarang ni adalah kita nak memahami balik setiap kaedah yang Allah berikan dalam Quran itu ada kaedahnya. Contoh kalau kata Malik Yaumiddin, kita wajib menjadikan Allah itu setiap hari adalah raja kepada jiwa kita. Ni jiwa kita, tahu. Ada dalam Quran yang disebutkan dalam Quran, jangan kamu jadikan syaitan itu sebagai kawan. Kadang-kadang kita faham kawan itu sebagai kawan saja. Kita ingat jadi teman saja. Kan? Jangan kita jadikan syaitan itu sebagai kawan kita. Kita pun anggap kawan sajalah. Tapi kalau kita tengok dalam ayat itu, Allah menggunakan perkataan specifically, Allah menggunakan perkataan qarin. Qarin Qarin di situ sebenarnya kalau dari segi lafzah Arab ni ataupun balaghah kalau kita panggil Arab ni, dia ada tata bahasa yang sangat-sangat banyak. Kawan ni saja ada 13 perkataan yang menunjukkan istilah kawan. Dan daripada 13 istilah tu, qarin itu yang paling tinggi. Qarin itu sebab tu isteri dipanggil qarina. Qarina ini adalah teman, soulmate. Soulmate kita. Jadi jangan engkau jadikan syaitan itu sebagai soulmate engkau. Maksudnya syaitan itu diletakkan di hati kita. So bila syaitan letak di hati, Allah automatik keluar. Itu Allah nampakkan dalam Quran. Jadi nak diistiqomahkan sekarang ni adalah Al-Quran itu, Allah itu diletakkan di dada kita dan menjadi raja kita setiap hari. Bila namanya Allah itu sebagai Maliki Yaumiddin, Allah menjadi raja setiap hari, maka kita nak buat apa pun, Allah yang menitahkan perintah. Kita nak buat apa pun kena dengan izin Allah, tak? Mana boleh kita buat benda tanpa izin sultan, tanpa izin raja, kalau kita ambil konsep sesama manusia. Tapi kalau dalam konsep bersama dengan Allah, izin dan salam kita semuanya dah termaktub dalam Al-Quran. Benda dah fix dalam Al-Quran. Benda dah jelas dalam Quran. So kalau kita nak buat apa-apa, rujuk balik kepada Al-Quran. Tak pasti. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali balik kepada Allah. Kita rujuk balik dalam keadaan kita nak dapat redha Allah. So ini satu perintah yang kita kena faham. Banyak benda yang kita kalau boleh kita kena jelas, kita kena faham, dan kita kena kenal pasti yang mana satu perintah yang Allah dah jelaskan dalam Quran, ataupun yang mana perintah yang kita kadang-kadang memandai-mandai buat berdasarkan kefahaman nenek moyang. So di sini ada dua jalan yang kita kena tahu. Jalan yang tegak Allah dah jelaskan, jalan yang bengkok pun Allah dah jelaskan dalam Quran. So adakah kita nak memilih jalan yang bengkok? So untuk kita sebagai orang yang nak memahami hakikat jalan yang istiqomah, jalan yang lurus, so kita ni kena tahu yang kita istiqomah buat hari-hari ni, adakah yang jalan Allah atau kita buat jalan Taghut. Ini nak kena kenal pasti. Kita duduk di jalan siapa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, baca Quran. Dalam Quran itu semuanya Allah dah luruskan. Even yang bengkok pun Allah dah tunjukkan. Kalau engkau bengkok macam Fir'aun, jadi macam ni. Engkau bengkok macam umat Nabi Lut, jadi macam ni. Engkau bengkok macam mana Qarun, jadi macam ni. Engkau bengkok macam adik-beradik Nabi Yusuf, jadi macam ni. Engkau bengkok macam umat Nabi Musa, jadi macam ni. Engkau bengkok macam mana yang berlaku kepada Nabi Yunus, bengkoklah, dia putus asa sekejap kan, so dia bengkok, Allah luruskan dia balik. Semua kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu itu adalah satu sistem yang Allah dah fixkan kepada manusia yang berakal. Berakal di sini, you have to process ayat Quran itu sebagai satu bentuk metodologi pendidikan, pembentukan, pembinaan diri berdasarkan Al-Quran. Kalau kita hanya baca Quran, tak nak faham, langsung tak nak ambil tahu apa isi kandungan Quran, dan di situlah kita jadi orang yang bengkok. Jalan orang yang lurus adalah jalan orang-orang yang nak memahami Quran dan menjadikan Quran itu sebagai satu roh yang diletakkan, dipasakkan dalam jiwa yang menghidupkan kita. Kalau engkau memilih untuk menolak memahami Quran, maka kita sedang memilih untuk menjadi orang-orang yang bengkok. Orang yang lurus adalah orang yang berusaha untuk memahami Quran. Orang yang berusaha untuk mendalami Quran, mengkaji Quran, menghayati Quran.
Itu jalan yang lurusnya. So, berapa lama dan berapa puluh tahun dah kita hidup sebagai orang yang bengkok. Duduk dalam keadaan orang yang memilih dalam dunia yang penuh kebengkokan. Jiwa manusia yang duduk dalam keadaan tidak mahu memahami hakikat agama yang Allah berikan kepada kita. So, ingat, tanam dalam kefahaman otak kita ni, hati kita, dada kita, sirat al-mustaqim. Alif lam ada al. Satu sirat, jalan yang satu-satunya nak diistiqomahkan, nak diluruskan, nak ditegakkan, nak kita jadikannya sebagai satu jalan yang tidak ada pilihan. Lurus maksudnya satu jalan. Tapi kalau kita ada jalan-jalan yang lain, maka kita menjadi orang yang memilih untuk keluar daripada sistem yang Allah dah tetapkan. Allah dah fixkan kepada kita. Itu yang kita nak kena follow. Follow rapat. Rapat betul-betul, sampai kalau kita nampak ada yang terkucil pun, cepat-cepat kita bawa masuk balik kepada jalan yang lurus. Terkucil itu is normal. Manusia, mana ada manusia yang tak buat salah, mana ada manusia yang tak buat dosa, tapi Allah bagi peluang, Allah ampunkan lantaran kejahilan. Dalam kita berjalan, ada kalanya kita jahil. Yelah, hari ni kita dapat tahu satu ilmu, tapi banyak lagi tak ilmu yang kita jahil? Banyak. Ilmu itu yang kita nak kena akui, aku zalim, aku jahil, aku bodoh. Dan kebodohan itu nak dirawat. Bukan kita boleh kekal dalam kebodohan tu. Hidup dalam kebodohan tu sampai mati. Jadi jangan sampai jadi macam tu. Okay? Itu benda yang kita nak kena betulkan balik. So kalau orang tanya, apakah siratal mustaqim? Siratal mustaqim adalah satu jalan, satu laluan, satu bentuk pelaksanaan yang kita nak istiqomahkan. Mustaqim itu benda yang kita nak istiqomahkan. Contohnya, mencegah keji dan mungkar, solat nak diistiqomahkan, nak dimustaqimkan. Izin dan salam nak dimustaqimkan. Buat sesuatu dengan basmalah nak dimustaqimkan. Nak hamdalah dimustaqimkan. Maliki yaumiddin, jadikan Allah itu sebagai raja, dimustaqimkan. Iyyaka na'bud, kepada Allah kita mengabdikan diri, nak dimustaqimkan. Iyyaka nasta'in, kepada Allah kita mohon pertolongan, nak dimustaqimkan. So banyak benda lah. Once kita minta tolong manusia, gone, kita minta tolong dengan Allah. Once kita menyembah manusia, hilanglah pengabdian kita kepada Allah. Once kita jadikan manusia lain sebagai raja, maka Allah tidak menjadi malik lagi kepada diri kita. Once kita mula berterima kasih kepada manusia, berbangga-bangga dengan usaha yang kita buat, maka hamdalah kita pun hilang. Once kita buat sesuatu itu tanpa basmalah, maka automatically basmalah pun hilang. Bergegar telefon ni bila bercakap tentang ni, orang kata bergegar arash kan. Jadi apa saja yang kita buat, cek balik frame kehidupan kita. Apa yang ada dalam Fatihah itu tadi sebenarnya nak menjelaskan kepada kita satu mustaqim. Itu saya kata tadi, Al-Fatihah itu sendiri pun adalah sesuatu yang bermaksud kita nak kena istiqomahkan. That's why kita baca 17 kali sehari, supaya kita tahu adakah kita ni golongan yang dapat nikmat jalan lurus ini, ataupun kita ni adalah orang yang Allah murka. Baca Quran kita kenal siapa yang Allah murka, ataupun kita kekal sebagai manusia yang sesat, bengong, duduk kat dunia ni tak tahu apa-apa, jahil, bodoh, bangang kan. Orang panggil, kata apa, mangkap tak sudah-sudah. Orang utara cakap lah, kita jadi orang yang pengkak, jalan pun tak betul. Tahu kalau kata pengkak ni, siapa orang Kedah, jadi orang yang jalannya macam ketam tau, ketam bengkok. Kita nak jalan yang lurus, tapi kita jalan yang sengit. So jadilah manusia yang kenal, yang memahami hakikat sesuatu ilmu itu untuk dilaksanakan. Saya tidak menolak ataupun kita mengajak orang lain untuk menolak apa yang ada di dalam Al-Quran. Secara sahihnya Allah nampakkan tentang hakikat hari kiamat, hakikat akhirat, dan siratul mustaqim yang jelas, yang kita kena berpegang sebagai satu jalan untuk kita masuk ke syurga dan neraka di sana nanti. Itu iman kita tetap sama, tapi benda tu adalah sesuatu yang akan kekal. Kita hanya yakin dan pasti once kita mengalami satu kematian dan kita dihidupkan kembali nanti. Hakikatnya itu another story. Sekarang ni saya ulang balik, Allah bagi kita Al-Quran untuk kita laksanakan di atas muka bumi. Hari-hari kita baca Fatihah, tujuannya untuk kita lurus berada di jalan yang Allah dah directkan kita kepada dia. So once kita dah tahu apa tu jalan yang istiqomah,
maka daripada Fatihah kita nak kena baca daripada surah Al-Baqarah sampailah surah An-Nas. Itulah jalan-jalan yang Allah nak tunjukkan kepada kita. Jalan-jalan orang-orang yang diberi nikmat, jalan-jalan orang yang dimurkai, jalan-jalan orang yang disesatkan. Ada tak dalam Quran? Sudah ada. Tapi kalau kita hanya ambil Quran, langsung kita tak ambil pelajaran, maka kita akan jadi orang yang rugi. So hari ini, tanam dalam jiwa kita, tanam dalam pendirian kita ini, berdiri pendirian stand adalah untuk kita memahami Al-Quran lebih daripada buku-buku kitab-kitab yang lain. Kita boleh habiskan 30 buku untuk jawab satu semester. Kenapa kita tak habiskan 30 juzuk Al-Quran ini untuk kita memahami seluruh semester hidup kita di atas muka bumi ini kembali kepada perlembagaan Allah. Ini yang kita nak kena sama-sama hayati dan kembali semula kepada Allah. InsyaAllah, saya rasa itu saja buat masa ni. Dah 1 jam 5 minit kita bersiaran. Kalau ada yang tak faham lagi, yang tak jelas lagi, macam biasa, bawa ke dalam grup perbincangan kita. Masuk dekat dalam channel Bicara Maqasid, kita pergi kepada grup discussion. Di situ kita akan bincang dan olah. Minggu depan kita akan sembang panjang lagi. InsyaAllah, banyak benda yang kita nak kongsikan dalam seminggu ni. Banyak benda yang kita boleh dapat dan banyak benda yang kita boleh kongsikan balik, kerana kita nak memahami satu persatu perjalanan kita ni sebagai seorang Muslim yang jelas hala tuju kita. Kalau kita tak jelas, tak nampak jalan, rujuk balik jalan tadi. Kat mana nak rujuk? Ke dalam kitab. Rujuk kepada ustaz, ustaz pun rujuk kitab. Rujuklah kepada siapa pun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah yang tahu in and out, di mana kekurangan dan kesilapan dan kelebihan kita. Ada dalam Quran tak? Ada. Allah dah cipta benda tu, Allah dah bagi manual, tunggu kita saja nak disucikan. Ingat balik surah 56, 78, 79 tadi tu yang dikongsikan tadi, 77, 78, 79. Saya sebut tadi sampai 78 ya. Umi kongsikan betulnya sampai 79. So kita nak kena faham sebegitu sekali konsep manusia yang disucikan. Okey, itu saja. Minggu depan topik saya tak fix lagi. Kalau ada cadangan, boleh cadangkan dekat ruang komen ataupun boleh komen dekat dalam grup Bicara Maqasid, ataupun boleh refer ke dalam program YouTube kita, dekat channel Syauqi Hasan tu ada dah masuk 31 episod Bicara Maqasid yang lepas, dah kita kembalikan balik, revive balik untuk kita jadikan sebagai pelajaran dan pendidikan waktu masa lapang kita. InsyaAllah, mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua yang menonton, yang memberikan komen, yang share, yang wawarkan, yang sebarkan. Semoga manfaat ilmu yang disampaikan pada hari ini bukan hanya kita saja yang dapat, tetapi boleh dimanfaatkan oleh semua orang untuk memahami hakikat jalan yang istiqamah ini tadi. Itu saja daripada saya. Haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk, yang kurang, yang lemah, apa saja itu semua datang daripada nafsu saya sendiri sebagai manusia biasa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.